Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah akan beri kepada dia faham dalam urusan agama. Juga dikurniakan kepada kita oleh Allah Ta'ala akhlak yang mulia sesuai dengan panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang ketiga. Anjuran Masjid UK Perdana menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Kita sampai ke muka surat 164 ya. 164, iaitu berkaitan dengan masalah zikir. Subtopik yang ketujuh, isu berwirid selepas solat ya. Jadi mungkin satu masa dahulu bukan satu perkara yang perlu dihuraikan sangat, kerana rata-rata kita memahami bahawa wirid lepas solat ni sunat, bagus ya, dapat pahala. Bahkan kalau lepas solat tidak berwirid, mungkin nampak tak cantik lah ya, tidak melakukan perkara sunat. Tetapi di zaman kita, ada kawan-kawan kita yang bahkan mengatakan tak ada wirid lepas solat. Ini adalah bid'ah. Nabi tak ada buat wirid lepas solat. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan yang kedua, mungkin dia kata ada, memang ada wirid-wirid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan, tetapi tak ada pula Nabi wirid ramai-ramai macam yang kita buat tadi ya. Kita wirid ramai-ramai dengan imam, lepas tu imam baca doa, kita aminkan. Itu tak ada. Jadi kalau kita buat macam tu, bid'ah dalalah, bid'ah yang sesat. Kalau nak wirid juga, wirid sorang-sorang kata dia. Jadi makanya oleh sudah ada kekeliruan seperti ini, Al-Fadhil Ustaz Muhadhir masukkan tajuk ini dalam kitab beliau. Soalan: adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwirid selepas salat? Kerana ada yang mengatakan ia tidak pernah dibuat oleh baginda, maka ianya adalah bid'ah yang dalalah, maknanya tak boleh buat. Jawapan: tidak syak lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ada berwirid selepas solat. Ya, dalilnya antaranya adalah di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, ya, hadis sahih. Daripada Sauban beliau berkata, apabila, maksudnya terjemahannya, apabila selesai mengerjakan solat, Rasulullah SAW beristighfar 3 kali. Baginda menyebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lalu baginda membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan ini bukan satu-satunya wirid yang dianjurkan, ada lagi wirid-wirid yang lain. Misalnya, sebab sunnah ini bukan hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perbuatan, sahabat cerita apa yang Nabi buat. Lepas salat Nabi sebut astaghfirullahalazim 3 kali. Kemudian Nabi SAW menyebut Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi sunnah juga merangkumi apa yang Nabi SAW anjurkan, yang Nabi suruh. Nabi SAW menganjurkan kita, terutamanya kalau kita katakan lepas solat subuh, seperti sebentar tadi, dan juga selepas solat maghrib, untuk menyebut La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan fadilatnya diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajat, dan dijadikan perisai daripada syaitan. Jadi ada kelebihan, berarti Nabi SAW menganjurkan. Jadi kalau boleh, lepas subuh, lepas maghrib, jangan kurang dari 10 tadi. 10 lah kita sebut, kerana nak mengharapkan fadilat yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Jadi sama juga, ya, Allahumma ajirni minan nar, jangan 3 kali macam tadi, ya. Bukan kata haram, tidak. Bahkan tak sebut langsung pun tak berdosa. Sebab benda sunat kita tahu, buat dapat pahala, tak buat tidak sampai berdosa. Cuma kita bimbang terlepas daripada fadilat yang dijanjikan, iaitu sesiapa yang menyebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali. 7 kali, ya, bukan 3 kali. Selepas salat subuh, lalu ditakdirkan dia meninggal dunia pada siang hari tersebut, maka dia tidak akan masuk neraka. Dan kalau dia menyebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali selepas dari salat maghrib, sama juga kalau ditakdirkan dia meninggal dunia pada malam hari tersebut, tidak akan masuk neraka. Bahasa kasarnya lah, ya, tuan-puan nak meninggal bila? 2 pilihan je. Sama ada meninggal siang atau malam. Bila tanya nak meninggal bila, 2 pilihan. Tak meninggal malam, meninggal siang. Habis kalau meninggal malam tak masuk neraka, meninggal siang pun tak masuk neraka, dengan sebab Allahumma ajirni minan nar 7 kali, kenapa kita hanya 3 kali? Cukupkanlah. Kan? Kalau orang bagi recommend, buat macam ni, kamu akan dapat reward sekian ratus ribu, takkan kita tak follow? Kita akan cek betul-betul dia punya betul ke ni macam ni. Takut silap nanti tak dapat. Jadi rugilah, ya. Kata setengah guru kami, ya, ibarat kunci itu kan ada mata dia. Kalau tak cukup gigi dia kan tak boleh buka. Jadi bila Nabi SAW dah sebut bilangan, maka kita itu mengikut bilangan yang disebut. Bimbang-bimbang kalau tak ikut terlepas fadilan. Dalam hadis yang lain disebutkan, An Abi Hurairah qala Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhuma ya Rasulullah dhahaba ashabud duthuri bil ujur. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila menceritakan bahawa Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, orang-orang yang ada harta, mereka ni dah bolut pahala. Kiranya macam jealous lah, ya. Tapi ini jealous yang bagus, ya. Bukan dengki, ya. Ini dia panggil ghibtah, ya. Orang itu dia cemburu nak buat kebaikan sebagaimana yang dibuat oleh orang lain. Kalau hasad dengki, bukan. Dia ni nak tengok kebaikan yang ada pada orang lain tu hilang. Kalau orang tu kaya, biar dia bankrupt. Kalau orang tu sihat, biar dia sakit. Kalau orang tu berkahwin, biar dia bercerai.
Itu hasad dengki, itu satu sifat yang mazmumah, yang terkeji. Tapi ini tidak. Ini dia kalau boleh nak buat baik macam orang itu. Jadi mereka rasa cemburu dengan kelebihan orang-orang kaya. Sepertinya orang kaya ni dah bolot pahala-pahala yang Allah Ta'ala kurniakan. Yusalluna kama nusalli. Kalau kira sembahyang, mereka sembahyang sama macam kami sembahyang juga. Wa yasumuna kama nasumu. Dan mereka berpuasa sama je macam kami puasa. Tapi walahum fudulu amwalin yatasaddaquna biha wa laisa lana malun natasaddaqu bihi. Jadi jealousnya apa? Kerana orang kaya ni mereka ada lebih harta. Lalu dengan harta yang lebih itu mereka bersedekah dapat pahala besar. Sedangkan kami nak bersedekah juga tapi tak ada harta. Ya, kadang nak guna sendiri pun cukup tak cukup. Jadi ketinggalan dah kami ni banding dengan orang-orang kaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zar, ala uallimuka kalimatin tudriku bihinna man sabaqaka wa la yalhaquka man khalfaka illa man akhadha bimisli amalika. Jadi bila dengar rintihan keluhan daripada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abu Zar ni memang sedia maklum termasuk antara sahabat Nabi yang miskin. Kalau Sayyidina Uthman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, bahkan Sayyidina Abu Bakar sendiri, ini sahabat-sahabat Nabi yang kaya. Ya. Tapi ada juga sahabat yang miskin. Lalu Nabi SAW bertanya, tidakkah kamu nak saya mengajar kepada kamu beberapa kalimat yang dengan kamu membaca kalimat-kalimat itu, kamu mampu mengejar orang yang telah mendahului kamu tadi. Memang orang kaya itu dah mendahului kamu sebab dia ada sedekah. Tapi kalau kamu amal ni, kamu dah boleh sama macam mereka. Dan tidak akan dapat mengejar kamu orang yang di belakang kamu, kecuali kalau dia beramal sama juga macam yang saya ajar ni. Tapi lain daripada itu dia tidak boleh kejar. Qala bala ya Rasulullah. Dari Sayyidina Abu Zar menjawab, tentulah wahai Rasulullah, saya naklah. Qala tukabbirullaha azza wa jalla dubura kulli salatin salasan wa salasina wa tahmaduhu salasan wa thalathina wa tusabbihuhu salasan wa thalathina wa takhtimuha bila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Jadi Nabi SAW ajar, kalau kamu nak dapat pahala yang besar, kelebihan yang hebat ni, lepas solat tu amalkan yang 33 ya. Dalam hadis ni sebut takbir 33, tahmid 33 dan tasbih yang kita buat sebaliknya lah ya. Itu tidak ada masalah kerana kadang-kadang perawi meriwayatkan dengan makna. Yang penting ada tasbih 33, ada tahmid, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar 33. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd. Jadi kalau nak ikut exactly setakat itu je. Tidak ada yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit yang tadi tu, yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumit itu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali tadi. Tapi kalau sebagai penutup daripada 33 ni, kalau nak ikut exactly, tidak ada yuhyi wa yumit. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Natijahnya diampunkan bagi orang itu segala dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi rugilah. Kadang-kadang kita perhatikan di zaman kita ni, imam pun tak nak buat ni. Ya. Tak apa imam nak cepat ke mana, wallahu a'lam. Bila imam tak buat, makmum pun tak buat juga kebiasaannya. Kalau makmum yang faham, lantaklah kamu tak buat. Ya. Teman buat juga. Rugilah teman. Ya. Ada mikir tak buat, teman tak dapat, rugilah kata dia. Buat dia. Tapi kebanyakannya bila imam tak buat, tak buat. Jadi imam jangan tinggallah. Kerana itu merugikan makmum yang ikut imam walaupun dalam bab wirid. Sebenarnya bab wirid tak perlu ikut imam pun tak apa. Yang ini yang mereka kata ni, yang ini kami tahu. Tapi
yang kami komplain tu sebab kamu zikir berjemaah beramai-ramai. Jadi dia kena faham ya. Pertama, zikir ini ibadah yang umum yang Allah perintahkan, tapi Allah tidak tetapkan nak berzikir itu mesti seorang-seorang atau ramai-ramai. Jadi oleh kerana kita semayang berjemaah dan kita wirid lepas solat, jadilah ramai-ramai. Kalau kita solat seorang-seorang misalnya, dan kita wirid lepas solat itu, jadilah kita wirid seorang-seorang. Jadi dia nak menetapkan wirid lepas solat ni hanya boleh seorang-seorang. Kalau ramai-ramai itu tak boleh, haram. Kena bawa dalil. Bukan sesuka hati kata Nabi tak buat, haram. Sekurang-kurangnya kalau sahabat dah riwayat, Nabi sebut Astaghfirullahalazim 3 kali, berarti Nabi zikir bersama dengan sahabat. Sebab tu sahabat dengar. Sebab tu sahabat boleh cerita balik. Kalau Nabi lepas salat terus Nabi sentiasa wirid seorang-seorang, berarti sahabat tak tahu Nabi wirid apa. Nabi lepas salat diam seorang-seorang aja. Atau Nabi lepas salat, Nabi bangun masuk dalam rumah wirid seorang-seorang. Tentu sahabat tak boleh cerita ni. Apa yang Nabi SAW sebut istighfar 3 kali, Allahumma antas salam ni. Berarti ketika Nabi berwirid tu dihadiri oleh ramai para sahabat, sehingga ada sebahagian mereka meriwayatkan wirid daripada Nabi SAW. Paling tidak kita katakan, oleh kerana wirid ini tidak disebut mesti seorang-seorang kah atau mesti ramai-ramai, maka kedua-duanya boleh dilakukan. Dia lepas solat dia nak wirid seorang boleh, lepas solat dia nak wirid beramai-ramai juga boleh. Dan wirid ramai-ramai ni pun ada kelebihan dari segi praktikalnya, biasanya mengelakkan cepat mengantuk. Kalau wirid seorang-seorang ni tak berapa dah wirid. Tapi oleh kerana ada imam bimbing, biasanya kita punya semangat tu lebih tinggi dan kita wirid dengan tepat. Jadi selesai, maknanya kesimpulan daripada tajuk ini, wirid lepas salat itu adalah sunnah. Itu dianjurkan oleh Nabi SAW secara spesifik, maka kita ikut. Dan ada secara umum, wazkurullaha zikran katsira, hendaklah kamu zikir akan Allah Taala, zikir yang banyak. Itu terpulanglah. Kita nak tahlil 100 kali ke, 1000 kali ke. Tapi yang lepas salat ni, yang Nabi sebut secara spesifik ni, kita dahulukan. Jangan yang Nabi sebut secara spesifik, kita tinggal. Lalu kita buat yang wirid yang umum. Wirid yang umum tu boleh. Tapi dahulukan yang ada anjuran daripada Nabi SAW. Pertama, menunjukkan kita membesarkan anjuran Nabi SAW. Dan juga kita mengharapkan fadilat yang dijanjikan di dalam hadis-hadis Nabi SAW apabila melakukan wirid pada bilangan-bilangan yang telah disebutkan. Macam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi, Nabi sebut 10. 10 lah kita buat. Nabi sebut 7 lah. Yang 33 ni pun kita buat. Katalah kita nak cepat, sebab takut ketinggalan kenderaan ataupun ada satu-satu urusan, maka tidak ada salah pun kalau kita itu menyambung wirid itu ketika dalam kenderaan. Kita nak cepat, boleh saja kita nak 33 dengan imam, tapi kita ada urusan, maka kita bangun, tapi tidak kita hentikan wirid itu. Sambil kita berjalan atau sambil kita memandu, kita cukupkan juga wirid ini supaya kita tidak terlepas fadilat yang besar yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Next adalah zikir nyaring selepas salat. Kadang-kadang zaman kita ni orang suka komplain macam-macam lah. Okey, zikir itu masih okey, tapi korang ni amalkan zikir nyaring. Cakap je mazhab Syafi'i, tapi tak ikut Imam Syafi'i pun. Imam Syafi'i tak bagi zikir nyaring. Ini antara ayat-ayat yang menusuk telinga kita. Kita kan tadi kan zikir nyaring, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi dia kata, kalau kamu zikir nyaring ni, kamu ni mengaku je mazhab Syafi'i. Tapi kamu tak ikut pun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak bagi zikir nyaring. Ini semua natijah gagal faham dan buat pandai. Pertama, zikir nyaring adalah sunnah yang sabit dalam hadis yang sahih lagi sahih. Bukan bid'ah. Zikir nyaring ni sunnah. Hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Cuba lihat nota kaki. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Disebut dalam Al-Majmu' dalam Futuhan Rabbaniyah dan juga dalam Al-Azkar. Ya. Riwayat daripada Syaikhan, dua tok syekh ulama besar bidang hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan hadis ini. Maknanya hadis ini sahih. Dahlah sahih. Soreh. Soreh makna apa? Jelas. Ada setengah hadis sahih. Tapi tak soreh. Apa maksud hadis ni? Apa sebenarnya maksud hadis ni? La salata liman lam yaqra bi Fatihati kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Ya. Jadi tak berapa jelas. Tak ada solat tu maksudnya tak sah solat ke tak sempurna. La solatu nafi bagi kesahihan solat ataupun nafi bagi kesempurnaan solat. Jadi ulama khilaf. Jadi ada mazhab kata tak baca Fatihah pun sembahyang sah tapi tak sempurna. Sebab la solata tu bukan kata tak sah, tak sempurna. Macam la yu'minu ahadukum. Tak sempurna iman seorang kamu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehinggalah dia kasih buat saudara dia apa yang dia kasih buat diri dia. Jadi kafir belakalah kita ni. Kebanyakan kita mementingkan diri kita banding orang lain. Belum sampai kita tu martabat, kita tu nak pada saudara kita exactly macam kita nak pada diri kita. Bukan. La yu'minu di situ menafikan kesempurnaan. Bukan menafikan kewujudan iman. Bukan makna tidak beriman langsung, bukan. Iman tu ada, tapi belum sempurna lagi. Jadi itu tidak soreh. Tapi yang sini sudahlah sahih. Hadisnya pula soreh. Straight to the point, jelas. Cuba tengok. Beliau Tuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan inna raf'as sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbasin kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Nak dalil macam mana lagi? Ya. Kalau kita bawa hadis yang dhaif dalam bab fadail, dia kata oh tak mau hadis dhaif. Padahal hadis dhaif dalam bab fadilat boleh saja. Ini hadis sahih. Dan dah jelas sesungguhnya menyaringkan suara ketika melakukan zikir sewaktu mana orang selesai daripada menunaikan salat fardu itu berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah tang mana? Benda dah berlaku zaman Nabi. Kod sambut maulid ya kita boleh terima itu bid'ah. Sambut maulid tak berlaku zaman Nabi. Cuma kita mengikut kepada paduan para ulama. Oleh kerana ini perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak. Buat ceramah maulid tak bercanggah dengan syarak. Buat jamuan sembelih maulid tidak bercanggah dengan syarak. Selawat dan juga qasidah tidak bercanggah dengan syarak. Maka kita terima itu bid'ah yang hasanah. Bid'ah baharu. Hasanah makna tak bercanggah dengan syarak. Baik. Yang ini bukan bid'ah pun. Bid'ah apa? Benda berlaku zaman Nabi. Bid'ah ni benda baru. Kalau benda dah berlaku zaman Nabi, tidak ada ulama mengatakan bid'ah. Jadi kamu membid'ah ni datang dari mana? Oh, kata dia, kerana Imam Syafi'i kata zikir nyaring itu hanya untuk mengajar saja. Jadi nyaring itu tujuannya yang tak tahu zikir, bila dengar orang zikir nyaring, dia pandai zikir. Jadi kalau dah semua pandai, tak payahlah zikir nyaring. Ini orang gagal faham lagi. Buat-buat pandai kononnya dia sangat mahir mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memahami hadis ini melihat kepada hikmah. Apa hikmah zikir nyaring? Itu akan membantu orang yang belum pandai berzikir untuk tahu berzikir. Maka kalau sudah tercapai tujuan itu, tak perlu lagi lah zikir nyaring. Tak perlu, bukan haram. Dia kata Imam Syafi'i larang. Larang tu berarti sama ada makruh atau haram. Imam Syafi'i kata kalau dah tercapai tujuan tak perlu. Tidak ada keperluan untuk zikir nyaring. Bukan kata haram. Haram macam mana zaman Nabi orang buat. Ya. Baik, kata dia ulama juga boleh tersilap dan tersalah. Ya, dalam kes ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bukan melarang. Kamu pula seolah-olah lebih nak berpegang sangat dengan Imam Syafi'i, bab lain kamu komplain macam-macam. Bila kena dengan selera kamu pandai-pandai mengatakan Imam Syafi'i larang zikir nyaring. Tak ada. Imam Syafi'i menceritakan hikmah zikir nyaring itu untuk mengajar orang berzikir. Dan zaman kita di manalah kita tahu dalam ramai-ramai ni semua dah pandai berzikir ke belum? Nak tanya seorang-seorang.
Kamu dah pandai zikir ke belum? Tak ada. Jadi kita amalkan sunnah zikir nyaring, dalam masa yang sama hikmah yang disebut oleh Imam Syafi'i itu akan berlaku. Orang tu pun segan nak mengaku dia, kata saya tak pandai zikir. Tapi dia akan mengambil faedah, manfaat daripada zikir yang nyaring. Tinggal lagi ada panduan yang lain tentang hadis yang melarang kita mengganggu orang solat dan sebagainya. Itu cerita lain. Maknanya nyaring-nyaring zikir kita tu janganlah sampai mengganggu orang yang sedang solat. Tapi kalau kita perhatikan di negara kita ini, kebanyakan yang zikir nyaring itu sederhana nyaringnya. Tidak sampailah mengganggu orang solat. Tapi kalaulah ada contohnya di satu masjid, imam tu dia terlupa dia pakai mikrofon. Suara dia pula jenis nyaring. Jadi kalau dia berzikir dengan mikrofon dengan suara dia tu ganggu orang solat. Diperingatkan kepada dia, ya. Imam nak zikir nyaring pun slow sikit, kan imam ada mikrofon lah. Kalau imam dah pakai mikrofon lagi dengan suara imam lagi nyaring, ada orang solat masbuk sebagainya, nanti terganggu. Boleh diingatkan. Bukan terus tak boleh zikir nyaring, bid'ah apa zaman Nabi berlaku. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kan masa itu masih kanak-kanak. Sayyidina bin Abbas bagi tahu, dulu aku tahu orang dewasa dah selesai solat bila aku dengar mereka berzikir. Mana sampai luar masjid boleh dengar. Budak-budak kadang dia ikut orang solat, kadang dia tak ikut. Main kat luar. Tapi walaupun main kat luar, tahu kalau orang dewasa dah solat. Tu dengar tu, dah berzikir dah tu. Maknanya kuat, nyaring, boleh dengar sampai luar masjid. Yang lebih parah lagi, yang duk bising zikir nyaring ni bid'ah, ya. Tak ikut mazhab Syafi'i, nanti ganggu orang solat. Akhirnya oleh kerana itu dia pun duduk bucu sana bersembang lebih kuat daripada orang zikir. Ada kan cerita rekaan. Berlaku di sesetengah tempat yang duk membid'ah-bid'ahkan zikir nyaring ni, dia bersembang tu nyaring tu lagi mengganggu. Biasanya zikir ni orang dah biasa. Subhanallah, dia tak mengganggu solat dia. Tapi kalau macam saya sebut tadilah, kalau kata-katalah ada satu orang tu terlampau kuat zikir dia, diperingatkan supaya dia perlahan, bukan kerana zikir nyaring itu bid'ah, tapi mengganggu orang solat tu dilarang. Cuba lihat di muka 168. Pendapat ulama dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah muka surat 56 disebutkan, summa in kana hunaka man yata'azza bi jahrihim ka musallin aw na'imin nadaba lahumul israr. Adapun kalau ada orang yang akan terganggu dengan nyaringnya. Nyaringnya asalnya sunnah. Tapi bukanlah asal sunnah tu kita melulu saja. Kalaulah nyaring itu nanti sampai mengganggu orang yang sedang solat atau sedang tidur. Jadi dalam Islam ni kita jaga. Bukan kita jaga orang solat saja. Kadang-kadang masjid tu tepi jalan. Ada orang musafir singgah. Kemudian lepas tu dia penat. Lepas solat dia penat, dia tidur. Oleh nyaringnya kita zikir, terganggu tidur dia. Maka digalakkan untuk perlahan saja. Ila an qala wa qad warada anna Umar kana yajharu wa Abu Bakrin kana yusiru fasa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda ni ada keluasan, bukan rigid, ya. Nyaring semata-mata ataupun diam semata-mata, tidak. Bahkan sahabat Nabi SAW berbeza. Tak ada pun saling membid'ahkan, tak ada. Sayyidina Umar kalau berzikir nyaring. Sayyidina Abu Bakar kalau berzikir perlahan. Lalu Nabi SAW tanya, ya Umar, kenapa kamu zikir nyaring? Ya Abu Bakar, kenapa kamu zikir perlahan? Jadi Sayyidina Abu Bakar memberitahu, saya itu tak mau ganggu orang sedang solat. Saya itu tak mau mengganggu orang kalau ada orang sedang tidur. Jadi Sayyidina Umar dalam keadaan tidak mengganggu, dia menjaharkan. Kerana itu kan lebih mendatangkan satu kekhusyukan bagi orang yang berzikir, terutama orang yang baru berjinak dengan zikir. Kalau zikir perlahan terus mati syahid saja, dah tak tahu ke mana dah dia, ya. Dalam kitab-kitab ada sebut salah satu kelebihan zikir nyaring menolak rasa mengantuk. Kalau zikir perlahan, ya, terus tidur terus.
tidur dalam zikir, masya-Allah. Jadi diperlahankan. Bila Nabi SAW bertanya, masing-masing ceritalah sebab kenapa yang ni berzikir kuat, yang seorang lagi kenapa berzikir perlahan radhiyallahu anhuma. Lalu Nabi SAW mengiktiraf kedua-duanya. Nabi SAW tak sesuai, masing-masing sesuai dengan keadaan masing-masing. Baik. Kemudian realiti dalam masyarakat. Kita ni nak bercakap tentang hukum, kena ambil tahu juga realiti dalam masyarakat. Bahkan baca surah Al-Mulk malam-malam pun orang marah juga. Kata dia ganggu orang solat. Sama ya. Jangan baca kuat sangat. Ya. Dia jadi orang tak senang tengok orang beramal. Ya. Surah Al-Mulk tu ada fadilat, tapi baca sendiri. Ya, boleh baca sendiri. Tapi realiti dalam masyarakat kebanyakannya terbantu dengan baca ramai-ramai. Kalau dia nak balik rumah baca sendiri tak jadi. Oleh sebab masjid lepas sembahyang isyak, sembahyang sunat misalnya baca Al-Mulk, dia pun tunggu sekejap. Dapatlah dia istiqamah baca surah Al-Mulk tadi. Jadi kadang-kadang dia terlampau negatif. Oh, nanti ganggu orang solat. Tak mestinya. Baca dengan suara yang tidak begitu nyaring. Apa yang mengganggu? Kalau nak kira macam tu, kita kuliah pun tak boleh. Kuliah maghrib ada orang solat. Ganggu di tengah solat. Kalau nak kira logik, kuliah lagi mengganggu pada zikir. Kan kuliah kita cerita macam-macam, dia pun dengar. Ini menarik tajuk ni. Kan kena pula sentuh-sentuh politik sikit lagi dia fikir macam-macam. Kalau dia tak setuju dengan ustaz tu cerita pasal sentuh politik, aku nak buat report nanti kat Jaiz macam-macam. Zikir kan dah biasa subhanallah 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 tu, kadang dia tak perasan pun. Jadi bukan begitu ya, dia ada pertimbangannya. Jika berzikir dan berdoa dengan niat untuk mengajar dan membimbing jemaah, maka itu elok dengan zikir yang nyaring supaya orang dengar dan orang boleh belajar. Realiti yang ada di negara kita kini menunjukkan ramai lagi yang tidak hafal. Doa kunut pun ada tak hafal. Bacaan tasbih pun ramai tak hafal. Ataupun dia hafal tapi tak berapa tepat. Maka kalau dizikir dengan tepat dan juga dengan suara yang nyaring, maka membantu mereka ni. Walau bagaimanapun, jika nyaringnya itu sampai boleh mengganggu jemaah yang sedang solat, maka eloklah diperlahankan sedikit suara ketika berwirid atau berzikir itu, supaya orang solat dapat solat dengan khusyuk, tidak terganggu. Secara umumnya, wirid yang dibaca lepas solat di negara kita ini, tidaklah sampai mengganggu yang sedang solat walaupun menggunakan mikrofon. Secara umum. Maknanya mungkin ada satu dua masjid, macam saya sebut tadilah, imamnya semangat sangat, tak perasan, jadi nyaring itu mengganggu. Maka orang macam itu dia peringatkan supaya perlahankan sikit. Terdapat juga hadis lain yang menjelaskan keutamaan berzikir secara perlahan. Jadi dia tengok kesesuaian. Tak nak ganggu orang, zikir perlahan. Nak elak mengantuk, zikir kuat. Nak supaya ramai-ramai boleh belajar sama-sama zikir kuat. Ada pertimbangan ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menerangkan, waqad jama'an Nawawi bainal ahadits al-waridati fi istihbabil jahri bizikri wal waridati fi istihbabil israri bihi. Ini sebab itu tak boleh orang tu dia ingat mentang-mentang kita orang Islam ni kena pegang hadis, dia pergi baca terjemahan hadis terus dibuat kesimpulan sendiri. Bahkan Al-Imam Ibn Wahab mengatakan, walaupun dia mengaji dengan sekian ramai tok guru hadis, belajar sekian ribu hadis, kalaulah tidak kerana bimbingan Imam Malik dan Imam Laits, la dalaltu, nescaya aku jadi sesat. Sebab sebahagian hadis, sebahagian tu zahirnya macam bertentangan. Kalau tidak ada ahli fiqh yang menerangkan ini hadis ni di sini tempatnya, hadis yang satu lagi ni di sini tempatnya, kadang orang jadi sesat. Dan na'udzubillah kalau sampai dia menyalahkan hadis, tak betul lah hadis ni. Kejap cakap macam ni, kejap cakap macam ni. Sesatlah. Jadi di sini Imam Nawawi telah reconcile antara hadis-hadis yang warid menunjukkan digalakkan zikir nyaring dan yang warid yang menunjukkan digalakkan zikir perlahan. Ada hadis menunjukkan zikir kuat dituntut. Ada hadis menunjukkan zikir perlahan. Jadi Imam Nawawi ni faqih, orang yang pandai mengeluarkan hukum. Beliau mengatakan bi annal ikhfa'a afdalu haitsu khafa ar-riya'a aw ta'azzal musalluna aw an-na'imun.
Ini kerja ahli fiqh. Diterangkan tempat letak hadis itu di mana. Lalu diterangkan bahawa memperlahankan zikir itu lebih afdal ketika mana pertama dia takut riya. Orang ni baru berjinak-jinak dengan amal ketaatan. Masih ada rasa orang akan puji aku. Kalau dah memang ahli zikir dah lama, mungkin dia tak fikir pasal manusia dah. Dia fikir manusia nak bagi aku apa, aku mati hadap Allah Ta'ala. Tapi orang yang baru ni kadang, bila dia zikir kuat, orang dengar, tengok, orang tahu, aku pun baik juga orangnya. Nampak je ragat, tapi ahli zikir. Takut, kalau ada bimbang takut riak, maka perlahan tu baik. Supaya orang tak dengar. Atau takut menyakiti, yakni mengganggu orang sedang solat, atau menyakiti, yakni mengganggu orang sedang tidur. Wal jahru afdalu fi ghairi dzalika, adapun jahar itu lebih baik dalam keadaan yang lain daripada tadi. Makna dia tak ada bimbang masalah riak, nak riak apa, sama-sama berzikir sama-sama. Tidak ada masalah nak ganggu orang solat, tak ada pun orang solat, orang semua solat dah selesai ataupun zikirnya tak nyaring mana. Li'annal amala fihi aksaru, kerana zikir jahat itu yang lebih kerap berlaku zaman Nabi. Maka kalau tidak takut riya, kalau tidak takut mengganggu orang salat dan orang tidur, zikir nyaring lebih baik. Wa li'anna faidatahu tata'adda ila sami'in, kerana bab zikir, bab baca Quran ni bukan yang zikir yang baca Quran je dapat fadilat, dapat pahala, yang dengar pun dapat pahala. Jadi kalau kita zikir nyaring, dapatlah kat kita seorang. Kalau kita zikir perlahan, dapat kat kita seorang pahala dan juga faedah tadi. Tapi kalau kita zikir kuat, hamba Allah tu tak zikir, dia duduk dengar subhanallah, subhanallah, dia dengar, pun dapat pahala mendengar zikir. Kerana faedah daripada zikir yang nyaring tadi, dia sampai kepada orang yang mendengar. Wa li'annahu yuqazul qalbaz zakiri, dan kerana zikir nyaring ini mengejutkan hati orang yang sedang berzikir. Kadang-kadang, dan ini kalau orang-orang tarikat, dia adalah perbincangan dia. Dia adalah maqam dia. Orang ni zikir nyaring, orang ni zikir perlahan. Ada tarikat mula dengan zikir nyaring, ada tarikat mula dengan zikir perlahan. Itu macam mazhab dalam fiqh lah. Tapi kalau untuk kita orang biasa ni, paling-paling tidak zikir nyaring ni lebih membantu makna daripada zikir itu masuk dalam hati. Wa yajma'u hammahu ilal fikri, dan menghimpunkan himmahnya untuk berfikir pada makna zikir. Wa yusarrifu sam'ahu ilahi, dan oleh kerana zikir itu nyaring, telinganya juga tertumpu kepada zikir tadi. Wa yatradun naum, dan juga menolak tidur. Bayangkan kalau kita zikir ramai-ramai, afdaluz zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, perlahan. InsyaAllah ramai makmum yang syahid. Dalam la ilaha illallah, la ilaha illallah pun ada yang syahid. Bayangkan kalau perlahan. Itu maksudnya yatradu an-naum. Salah satu hikmah zikir nyaring, dia menolak rasa mengantuk dan tertidur. Next insyaAllah dalam kuliah akan datang, kita lihat pula isu berdoa secara berjemaah. Ada orang sampai kata siapa doa berjemaah ni, doa ramai-ramai ni gulu, kata dia. Melampau dalam agama. Jadi dia tidak sedar, pandangan dia tu yang gulu. Pandangan macam tu yang gulu, tidak meraihkan cara para ulama mengistinbat hukum. Jadi dia ingat, dia tak jumpa Nabi SAW berdoa ramai-ramai, berarti kalau orang doa ramai itu gulu. Pemikiran macam itu sempit dalam memahami agama. Wallahu a'lam. Next, maknanya boleh tanda di muka surat 170, subtopik yang ke-9, iaitu apa hukum berdoa secara berjamaah, yakni seorang baca doa, yang lain aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.